Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam renungan harian daripada Gembala Rickson Matangan. Kita sudah belajar tentang priority, kita sudah belajar siapakah yang akan memiliki kerajaan Allah. Kita juga sudah belajar tentang hukum Taurat, kita belajar tentang garam dan cahaya, dan kita sudah belajar tentang kemarahan, khotbah di bukit daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu pagi ini kita akan teruskan dengan pembelajaran daripada khotbah di atas bukit Tuhan Yesus Kristus yang diambil daripada Matius pasal yang kelima, ayat ke-27 sampai ayat yang ke-30 sahaja. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, ajaran tentang Tuhan Yesus, ajaran daripada Tuhan Yesus yang seterusnya ini adalah tentang perzinahan. Apakah itu perzinahan? Persoalan yang pertama sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini, apakah itu perzinahan? Adakah perzinahan itu hanya terjadi bila kita melakukan perzinahan, ataupun hanya dengan berpikir sahaja kita sudah berzina? Kerana itu kita akan belajar firman Tuhan yang Yesus Kristus sendiri ajarkan kepada murid-muridnya serta ramai orang pada ketika itu. Saya bacakan di sini Matius pasal yang 5 ayat 27 sehingga ayat ke-30. Kamu yang ada Alkitab sila buka, kalau tidak dengar sahaja. Ajaran tentang perzinahan daripada khotbah di atas bukit Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus, kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan perasaan berahi, orang itu sudah berzina dengan dia di dalam hati. Jika mata kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuh daripada seluruh tubuh kamu dibuang ke dalam neraka. Jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan daripada seluruh tubuh kamu masuk ke dalam neraka. Kata Yesus Kristus, ini bukan ajaran daripada mana-mana nabi, ini juga bukan ajaran dari mana-mana ahli Taurat, bukan juga ajaran daripada imam-imam besar, bukan. Tetapi ini ajaran terus daripada Tuhan Yesus Kristus. Rupanya jawabannya sudah kita ketahui. Rupa-rupanya perzinahan itu bukan sekadar perlakuan. Bukannya kita sudah melakukan perzinahan, barulah terjadinya perzinahan. Tetapi menurut Tuhan Yesus Kristus, jika kita memandang seseorang, dengan hanya memandang seseorang dan kita berasa berahi, dengan perasaan yang berahi kita memandang orang itu, maksudnya sudah ada niat jahat di dalam hati kita. Ingat, dosa itu bukan sahaja daripada perbuatan, tapi daripada fikiran dan daripada hati. Sebab itu ada firman Tuhan kata, jagalah hatimu kerana di dalam hati itulah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, malahan Tuhan Yesus Kristus memberikan amaran yang sangat keras melalui ajarannya sebentar tadi yang kita bacakan. Kalau matamu dan mataku menyebabkan berdosa, menyebabkan kita akan berdosa, lebih baik cungkil saja, kata Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kerana Yesus sudah mengampuni kita, maka dengan itu tak payahlah kita korek mata lagi. Tidak perlulah, sebab kita akan bertobat. Maka dengan itu, bagi kita yang suka sangat tengok perempuan, tengok lelaki, selalu kita fikir berzina ini lelaki saja, tapi perempuan pun ada juga. Jadi kita kena berlaku adil. Ajaran daripada Tuhan Yesus tidak melihat kepada jantina. Ajaran daripada Tuhan Yesus adalah secara keseluruhan, menyeluruh. Maksudnya lelaki pun kena, perempuan pun kena juga. Kalau kita melihat kepada seseorang, tips daripada saya, tips daripada Gembala Rickson, kalau kita melihat seorang dan mulai rasa ingin ada perasaan mau naik berahi, cepat-cepat lari. Lakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf apabila dia melarikan diri, apabila istri Potifar ingin cuba untuk mengintimidasi dia, cuba untuk
Dia coba-cobalah untuk supaya si Yusuf berzina dengan dia. Tapi akhirnya apa yang dia buat? Dia lari. Oke, dengan itu saudara yang kasih dalam nama Yesus, ajaran tentang perzinahan bukan sahaja dari segi perlakuan tetapi juga daripada pikiran, mata dan hati. Oleh itu, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah matamu, jagalah seluruh tubuhmu agar tidak berzina. Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita semua. Ya, kalau sudah pernah kita lakukan dosa berzina dan sebagainya, bertobat cepat-cepat, datang kepada Yesus, minta pengampunan daripada Yesus. Sama ada perzinahan daripada perlakuan, daripada pikiran, daripada hati, meminta ampunlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pasti niscaya Yesus Kristus sedia untuk mengampuni kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja renungan pagi kita pada hari ini. Yesus memberkati kita semua. Semoga Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga Tuhan mengampuni kita dan kita pula belajarlah untuk mengatakan tidak dengan tegas kepada dosa-dosa. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita berjumpa lagi pada ajaran Tuhan Yesus tentang perceraian pula pada renungan pada esok hari. Kita jumpa lagi besok di dalam renungan harian Gembala Rickson Matangan daripada PCS Kabatasan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.